Betul. Itu yang sebenarnya apa yang saya nak masukkan, ada masalah tu. Saya rasa Fiza, bila saya tengok wajah awak tu, awak adalah seorang insan yang banyak menyimpan rahsia, suka menyimpan rahsia. Tak okey. Tapi tak apalah. Saya nak tanya sikitlah. Kalau katalah hari ini kita nak bincangkan tentang topik kita iaitu rahsia, kan? Okey. Tapi bagi Fiza sendiri, kalau Fiza memilih untuk menyimpan rahsia, kenapa? Dan kalau nak bercerita, kenapa agaknya? Pendapat peribadi Fiza sendiri. Saya kira kalau kita cakap tentang rahsia ni, Fahri, melalui pembacaan ataupun perbualan kita bersama dengan rakan-rakan, kan, ada banyak konotasinya. Ada kebaikan, ada keburukan tentang rahsia ni. Ada ketikanya sesuatu perkara itu kita rahsiakan atas sebab-sebab kebaikan. Contohnya, mungkin untuk mengelakkan daripada berlakunya pergaduhan antara simpulan A ataupun simpulan B, ataupun untuk kita menjaga hati simpulan A ataupun simpulan B tersebut. Tetapi ada kalanya sesuatu perkara itu pula tidak perlu dirahsiakan kalau perkara itu, kalau kita lihat, lebih banyak membawa kebaikan daripada keburukan. Tapi kalau perkara tu boleh mendatangkan lebih banyak kemudaratan ataupun keburukan, saya kira lebih baiklah kita simpan diam-diam dalam lipatan kita untuk kita tidak kongsikan kepada sesiapa. Itu pendapat saya. Kalau Farin? Okey. Tapi kan Fiza, okey, kalau saya sama juga seperti Fiza, tapi persoalan yang lebih saya nak bincangkan nanti ialah kenapa kan manusia ni ada satu psikologi apabila kita beritahu dia rahsia, kan. Kalau kita cakap, ini rahsia tau, jangan cakap dengan orang. Tapi itulah yang kita suka untuk sebar dan beritahu pada orang. Banyak perkara menarik sebenarnya Fiza yang kita boleh bincangkan tentang rahsia ni. Okey, banyak yang kita nak kongsikan bersama dengan anda penonton tentang topik kita pada hari ini iaitu rahsia. Anda boleh terus kongsikan di Facebook dan juga Instagram kami. Tapi kita nak berehat dahulu seketika dan kami akan tinggalkan anda dengan sedutan drama daripada 30 pesanan suara. Kita saksikan. Kau ni tak kerja kan? Tak. Boleh tolong? Boleh. Bagus. Dalam bilik aku tu ada wardrobe, kan? Ada 1, 2, 3. Kau keluarkan semua baju tu. Ya? Gosok balik. Lepas gosok, kau asingkan baju kurung, baju jalan, baju di rumah. Boleh? Asingkan. Lepas tu kasut-kasut yang ada kat dalam kobok tu, kan? Bawa keluar tu bawah, lap. Hari ni saya buat apa kat rumah? Sebab saya call, saya tak angkat. Message pun tak reply. Saya hari ni sakit kepala sikit. Jadi Mama suruh rest. Kenapa tak beritahu? Bagi tahu apa? Yelah, awak buat semua kerja dalam rumah ni. Hal kecil pun bukannya saya tak biasa buat. Hal kecil awak cakap. Awak bukan orang gaji tau. Saya bawa awak datang sini untuk jadi menantu, bukan jadi orang gaji. Awak sendiri tak terus terang dengan saya. Kenapa pula saya yang nak kena terus terang? Yelah, Mama kan anggap saya ni pembawa malang sejak sebelum kita kahwin lagi, kan? Alah sayang, Mama tu memang dia akan cakap apa je dia nak cakap kalau dia tengah sakit, tengah marah. Janganlah ambil hati. Mama tu macam tu. Dah. Lupakan je. Saya nak tidur. Kembali bersama kami di Wanita hari ini, dan seperti yang telah pun kami kongsikan kepada anda awal tadi, hari ini kami nak bawakan kepada anda tentang topik rahsia. Mungkin ramai juga dalam kalangan anda penonton-penonton yang bersama dengan kita pada hari ini pernah ataupun ada rahsia yang anda simpan daripada suami anda, ahli keluarga anda, rakan-rakan, ataupun anda merupakan individu yang dipilih untuk menyimpan rahsia rakan-rakan anda. Ini yang terus kami kongsikan kepada anda, dan untuk kita membicarakan tentang topik kita pada hari ini, kita bersama dengan 3 orang tetamu di dalam talian. Suka kalau boleh saya perkenalkan tetamu kita yang pertama pada hari ini. Kita bersama dengan Encik Zaid Muhammad selaku seorang perunding motivasi. Assalamualaikum, apa khabar Cik Zaid? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau baik, Fiza? Sihat ya, Alhamdulillah. Kita juga Alhamdulillah bersama dengan Mimi Haris di sana. Hai Mimi. Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar Malaysia? Macam tu. Wow. Dan juga Fazli Zainal. Tiada rahsia nampaknya ya hari ini?
Hai, Assalamualaikum. Apa khabar Fiza? Ya, dan memang tak ada rahsia lagi di atas tu. Teruskan Fahrin. Dan saya. Ya. Saya ingat awak dah melupakan saya, Fiza. Ya, Okey. teruskan. Tapi apa-apa pun, kita bersama dengan tetamu-tetamu kita ini, terima kasih. Dan saya pasti sebenarnya bila bercakap pasal rahsia ni, semua orang pernah melaluinya, Fiza. Pasti daripada kecil sampai ke besar, tipulah kalau setiap manusia itu tidak menyimpan rahsia. Okey, tapi Cik Zaid, kita minta Cik Zaid buka dululah topik kita pada ini mengenai rahsia ni. Apa itu rahsia dan kenapa ianya perlu disimpan atau mungkin boleh diceritakan secara ringkasnya untuk pembukaan ini. Okey, terima kasih Farin. Ya, saya mula-mula dapat topik tu pun termenung sekejap. Topik pun rahsia. Nak cerita apa kan? Jadi, tapi memang betul lah. Rahsia ni adalah salah satu daripada karakter manusia. Salah satu daripada kita punya perangai lah. Ada yang jenis suka berahsia, ada yang tak pandai simpan rahsia. Jadi kalau kita tengok, saya tertarik dengan satu kajian dari sudut emosi, sudut relationship, hubungan sesama manusia. Rupa-rupanya rahsia ni adalah satu keperluan juga demi menjaga keharmonian hubungan antara contohnya dengan masyarakat, dengan adik-beradik, dengan pasangan sekalipun. Tak semua benda perlu diceritakan. Betul. Tapi macam Fiza sebut tadilah, kalau terlalu berahsia sangat pun masalah juga. Jadi kita cuba kupaslah dalam bersederhana dalam berahsia, apa yang perlu disimpan, apa yang perlu tak perlu disimpan. Yang penting apabila orang memberi amanah kepada kita untuk menjaga rahsia, itu ujian untuk kita sebenarnya. Dan boleh menjadi beban kepada kita juga. Jadi kita tengoklah bagaimana kita nak jaga rahsia orang, malah rahsia diri kita sendiri, bagaimana kita boleh kawal dan seterusnya. Saya suka apa yang dikongsikan oleh Cik Zaid, kesederhanaan dalam berahsia, amanah yang diberikan, beban juga kadang-kala apabila kita terpaksa memegang rahsia yang besar daripada rakan-rakan kita. Kita nak tinggalkan itu dahulu sebentar. Kami nak kongsikan kepada anda juga sebenarnya sedikit sedutan drama daripada drama Takdir yang Tertulis tentang satu situasi yang ada perkaitannya tentang rahsia ini. Sebelum kita bersama dengan Mimi dan juga Fazli, kita saksikan. Aku anggap kau ni kawan baik aku dunia dan akhirat. Aku dah tak ada kawan lain dah. Aku bercerita semua masalah aku dengan kau. Rupa-rupanya belakang aku kau rampas suami aku. Jo, aku tahu kau masih marah ke aku sebab merahsiakan semua ni. Itu aku mengaku salah aku. Tapi kalau kau nak tahu, sebenarnya dari hari ke sehari aku memang nak sangat berterus terang dengan kau. Planet dah hilang macam tu. Masa kita jumpa semula, aku dah nak berterus terang dengan kau. Aku sebenarnya Azlan! Tapi tiba-tiba Azlan muncul dekat situ, jadi aku terdiam. Aku hilang kata. Aku simpan rasa ni. Aku tak tahu macam mana aku nak bagi tahu kau semua ni, Jo. Tapi aku perasan lagi lama aku simpan, rupa-rupanya lagi susah untuk aku berterus terang. Okey, ini situasi yang mendebarkan dan ini saya kira kalau kita berada dalam keadaan ataupun situasi tersebut, tak tahu nak buat macam mana, betul tak? Okey, mungkin kita nak tanya dahulu kepada Mimi lah sebagai seorang wanita. Kata orang lelaki adalah lebih mudah untuk menyimpan rahsia berbanding wanita. Tapi kalau untuk Mimi sendiri sebagai seorang individu, bagaimana Mimi mengelaskan ataupun meletakkan tanda rahsia ni boleh share dengan orang ni, rahsia ni tidak boleh dikongsi ataupun ada perkara yang tidak pernah Mimi rahsiakan daripada sesiapa? Kalau boleh dikongsikan. Okey, kalau bagi Mimi sendirilah kan, berdasarkan pengalaman Mimi sendiri kan, sebab kita tak kisahlah wanita ke lelaki kita meningkat dewasa, tapi daripada kita kecil sehinggalah ke alam remaja tu kita ada progression diri kita. Kadang-kadang macam Mimi sendiri, peribadi Mimi sendiri jenis suka berkawan, Mimi suka bercerita. Jadi kadang-kadang bila dengan progresi diri Mimi semakin meningkat usia ni, ada ketika bila masa Mimi suka bercerita, Mimi akan bercerita saja sehingga kan Mimi rasakan rahsia yang Mimi nak kongsikan dekat kawan yang dianggap sebagai kawan rapat seperti cerita tadi tu pun
Mimi bercerita semua. Jadi sikit sebanyak bila benda situasi negatif berlaku terhadap kehidupan Mimi, sekarang ni Mimi dah banyak lebih peka, lebih arif dengan keadaan sekeliling satu dan juga rahsia yang Mimi nak kongsikan. So memang tak disangka lah sebenarnya apa yang Fiza katakan tu memang betul-betul lah kan. Sebab apa? Orang perempuan ni dia suka bercerita sebenarnya. Kalau boleh sampaikan rumah tangga semua dia nak bercerita. Tetapi bagi saya nak bercerita ke nak apa ke kena berpada-pada dan kena percaya dengan siapa yang kita nak bercerita tu. Tapi bagi Mimi sekarang ni mungkin dekat hadapan kita dia macam baik, macam rapat, macam best friend BFF forever. Tapi hati kita tu kita tak tahu, ada yang hati gelap walaupun dia rakan karib kita. Itu sekarang ni Mimi lebih waspada lah. Okey. Fahrin? Ya, saya. Dengar tu Fiza. Betul ke Fiza? Sebenarnya memang perempuan ni suka... perempuan ni sebenarnya dikaitkan dengan dia orang kepo lah sebenarnya. Kan Fazli, Cik Zahid? Fadil Ahmad, nama program pun Wanita Hari Ini. Sorry, minta maaf. Okey, tapi tak apa. Fazli, kita nak tanya kepada Fazli pula lah. Okey, itu sudut pandang daripada seorang wanita. Tetapi saya pasti lelaki juga mempunyai sudut kerahsiaannya yang tersendiri. Tapi kalau sebagai seorang lelaki dan bagi Fazli sendiri, apa yang Fazli pilih dalam merahsiakan tu? Okey. Semalam bila saya diberitahu topiknya rahsia, saya pun jadi macam rahsia ni saya rasa lah, saya fikir terlampau umum. Okay? Jadi yang saya sempat catatkan lah, saya fikir Allah pun ada rahsia manusia dengan manusia. Okay? Jodoh, pertemuan, ajal, maut, semua antara rahsia yang Allah, antara Allah dengan manusia lah, dengan kita, makhluk dia. Apa yang bakal berlaku di alam selepas kehidupan juga jadi rahsia Allah. Hari ni nisfu Syakban, macam hadis kita dengar malam nisfu Syakban, sama ada sahih ataupun tak pun menjadi rahsia juga. Menunggu malam Lailatul Qadar, kita tak tahu, kadang-kadang ada orang kata malam ganjil, ada kata malam genap, pun rahsia juga. Yang saya tak dapat kupas satu je, bila di alam rumah tangga tu, adakah dia menjadi rahsia? Yang itu cuma Fahrin yang boleh jawab, dan juga Cik Zahid juga yang boleh jawab. Selain daripada tu yang saya sempat catat, kerajaan, baru-baru ni ada hubungan diplomatik antara dengan salah sebuah negara yang tak okey. So jadi dalam kerajaan pun perlu ada rahsia dengan kerajaan lain. Jadi dalam kehidupan saya fikir rahsia itu perlu, sangat perlu, tetapi bukan semua perkara yang perlu dirahsiakan 100%. Antara contohnya lah, contohnya sekiranya macam saya seorang-seorang, jadi saya fikir saya perlu bagi tahu dengan orang yang paling rapat dengan saya, sekiranya apa-apa yang berlaku kepada saya, siapa yang perlu dirujuk. Itu tak boleh rahsia. Itu sangat penting. Nombor akaun bank, nombor akaun bank, nombor password telefon. Ya, betul. Benda-benda yang itu tak boleh rahsia. Itu kena ada dalam wallet sentiasa. Betul. Okey. Jadi tapi kalau misal kata contohlah macam ada perkahwinan lah, majlis perkahwinan nak rahsia, pun pada saya demi menjaga kepentingan beberapa pihak lah, terutama mungkin kalau katalah sekiranya majlis tu tak jadi ke apa ke kan, jadi mungkin tak nak keluarga malu sebelah pihak sana atau sebelah pihak sini. Jadi saya rasa benda-benda macam tu kena rahsia lah. Tapi antara kawan-kawan kita juga kena pilih, tetapi itulah macam yang dalam drama andai takdir yang tertulis. Takdir tu. So dalam tu kita pun tak tahu kan, tu paling rapat, paling akrab, tapi yang itulah makan kawan. Okey. Fazli, awak jangan risau tau Fazli, pasal rahsia yang awak cakap jangan beritahu pada Fiza tu, saya tak pernah beritahu dia lagi. Okey. Fazli pun ada juga. Fazli pun ada juga. Dia cakap dengan saya semalam, siapa host? Fahrin. I ada rahsia dia bagi tahu I. Nanti I takkan bagi tahulah. Tunggu izin Fazli. Tapi sebelum kita nak kongsikan dengan berlanjut lagi bersama dengan Cik Zahid, Fahrin, Mimi dan juga Fazli, kita nak kongsikan. Macam kita dah kongsikan tadi, ada setengah orang dia mengatakan bahawa ada perkara yang dirahsiakan untuk kebaikan. Begitu juga yang kami nak kongsikan kepada anda tentang sebuah kisah pengakuan ini, ada rahsia yang dirahsiakan daripada keluarganya. Kita saksikan. Setiap orang pastinya mempunyai rahsia yang disimpan.
Begitu juga dengan Nur Azila Ahmad, 30 tahun, yang mengambil keputusan untuk merahsiakan penyakit yang dihidapinya sejak 2 tahun lalu dari pengetahuan keluarga kerana tidak mahu mereka bimbang akan tahap kesihatannya. Semenjak daripada doktor bagi tahu yang saya mengidap SLE, saya tak boleh tidur 2-3 malam sebab saya asyik berfikir macam mana saya nak start ataupun bagi tahu family tentang penyakit saya. Sebab saya rasa penyakit yang agak serius. Saya berfikir keluarga saya dah tua, mak ayah dah tua, and then saya punya ibu pun tak berapa nak sihat. Saya nak minta maaf dekat saya punya parent sebab bukan niat saya untuk rahsiakan penyakit ni, tapi saya tak nak diorang bimbang dengan saya punya penyakit sebab saya tahu selagi saya boleh tanggung, saya tanggung. Saya minta maaf kiranya kalau apa yang jadi lepas ni, saya cuma nak parents saya tahu yang saya buat ni untuk diorang punya kesihatan. Saya tak nak diorang rasa terganggu ataupun terbeban dengan penyakit saya. Menyimpan rahsia ada kalanya boleh membawa kepada kebaikan dan juga keburukan. Namun, ianya bergantung kepada situasi. Ini situasi yang berbeza, Cik Zaid. Kalau kita nak kongsikan, kalau boleh Cik Zaid kongsikan, ada setengah orang dia menyimpan rahsia tu sebab dia nak menjaga hati insan-insan di sekelilingnya. Walaupun kadang-kadang kita menyimpan rahsia ni, kita yang terluka, kita yang rasa sedih, rasa keseorangan, kesunyian, rasa ditindas dan sebagainya. Dan ada orang pula dia terpaksa merahsiakan kerana kadang-kadang perkara itu boleh mengaibkan diri sendiri ataupun orang-orang di sekeliling. Kalau boleh Cik Zaid ulas tentang ini, silakan. Okey, terima kasih Fiza. Saya sangat setuju yang disebut tadi, semuanya bergantung kepada situasi. Tetapi secara amnya kalau kita tengok, rahsia ni dia selalunya related dengan benda-benda yang negatif. Di mana kita tak mahu orang tahu sebab mungkin kita rasa malu atau mungkin kita buat silap, kita tak mahu ditangkap, didedahkan dan sebagainya. Kita kena tengok dalam jangka masa pendek dan jangka masa panjang pada pandangan saya. Jangka masa pendek mungkin macam saudari yang berkongsi tadi, jangka masa pendek mungkin bagus untuk dia berahsia sebab tak nak ibu bapa dia risau, ibu bapa pun dah ada beban tersendiri. Tetapi kena juga consider jangka masa panjang. Di mana bila ditimpa penyakit sebegitu, mungkin behavior perangai kita berubah. Dan kalau orang tak tahu kenapa kita berubah, mereka akan buat tanggapan tersendiri. Mungkin mereka akan rasa, aku ada buat silap ke? Dia terguris hati ke? Jadi dalam jangka masa panjang, ia mungkin membawa akibat yang lain pula. Jadi untuk orang-orang yang bahagia, sebenarnya orang yang bahagia, orang yang berjaya, dia pandai menguruskan rahsia dia. Ada setengah rahsia dia kena cerita dengan orang. Macam pasangan suami isteri yang bahagia, kalau kita tengok memang rahsia dia tak banyak, sikit sangat ataupun kosong terus. Itulah menggambarkan kesucian, kemurnian hubungan tersebut. Tetapi jika terlalu banyak rahsia, dia akan mengganggu perbuatan kita. Dia akan mempengaruhi perbuatan kita, perkataan kita, berhati-hati, tersilap cakap, kita rasa risau, dan daripada situ dia boleh mencetuskan prasangka tak baiklah pada orang lain. Jadi pada pandangan saya, kita kena bijak menguruskan rahsia, kita kena belajar menguruskan rahsia ni. Ada rahsia, tak payahlah cerita semua orang kita makan apa pagi tadi, pakai baju colour apa, orang pun tak kisah benda-benda tu kan. Tetapi jika benda-benda yang penting yang melibatkan keluarga, contohnya mendapat penyakit atau kita mendapat satu berita baik, kita kena berkongsi pada pandangan saya. Atau kita buat silap. Kadang-kadang kita buat tersilap, kalau kita simpan, dia seolah-olah kita menyimpan. Saya pernah terbaca satu kisah. Seorang profesor ni, dia membawa sebiji ubi kentang ke dalam kelas. Jadi beberapa hari dia bawa, sama 2 bulan dia bawa. Jadi student dia tanya, kenapa Prof bawa ubi kentang ni? Dia kata, saya bawa ni untuk mengajar kepada kamu, jika kamu menyimpan sesuatu, dia akan jadi busuk, dia akan jadi buruk, dan lama-lama orang akan tahu juga apabila benda tu mula buruk, mula berbau, dan tak kala dia dah buruk, dah berbau, dia mendatangkan mudarat yang lain pula, penyakit lah dan sebagainya. Sedangkan kalau awal-awal tadi, di 2 minggu sebelum tu, ubi kentang tu diuruskan dengan baik, dipotong, dibasuh dan direbus, dia boleh membawa faedah kepada orang lain. Jadi agaknya
analogi ubi kentang boleh kita gunakan untuk menguruskan rahsia juga. Begitulah. Baiklah. Suatu kisah perkongsian yang cukup cantik daripada Cik Zaid sebentar saya tadi, dan juga saya suka perkataan tu, uruskan rahsia dengan baik. Tapi Cik Zaid, saya nak betulkan Cik Zaid sikit, pasal Cik Zaid kata kan sarapan apa, pakai baju apa. Sekarang ni tak ada rahsia. Semua orang ambil gambar, letak dalam Instagram. Semua orang tahu. Ya, betul. Banyak rahsia terbongkar dah. Okey, Mimi. Dah ambil gambar dah. Kita nak tanya pada Mimi lah. Okey. Berbanding pada kisah rahsia ini kan, ini tak kisah seorang lelaki maupun seorang wanita sebenarnya. Tapi sesuatu yang sukar untuk kita uruskan rahsia adalah jiwa kita sendiri tu. Kadang-kadang bila kita seorang saja yang tahu, jiwa kita yang memberontak, jiwa kita yang tak tahan. Jadi kalaulah Mimi berada dalam situasi itu, apa yang Mimi lakukan? Mencari orang yang dipercayai atau bertahan atau memudaratkan diri? Silakan. Okey, macam ni. Bagi pandangan Mimi sendirilah kan. Sebab kalau mengenai rahsia yang orang kata tersemat lah, rahsia tersemat kita panggil, sebab dia terlalu secret sangat-sangat lah ni. Macam bagi saya, yang pertamanya saya, kalau dulunya ya betul macam saya katakan tadilah, kalau dulunya saya akan bercerita dengan kawan-kawan lah, tapi bila mana kita dah membesar, kita tidak tahu hati manusia ni, kita tak tahu. Tapi yang paling rapat dengan saya adalah ibu saya. Yang paling rapat dengan saya dia adalah ibu saya, dia adalah best friend saya. Jadi memang betul, kadang-kadang saya setuju sangat. Sebab apa tadi ada cakap pasal kadang-kadang kalau kita simpan sesuatu buah itu, lama-lama kelamaan kalau kita simpan sangat, benda itu akan jadi busuk. Sama dengan makanan-makanan ataupun barangan-barangan, even makeup sendiri pun ada expiry date. Jadi kalau kita tak pakai, kita simpan, dia akan rosak. Jadi macam saya sendiri, yang pertamanya saya akan bercakap dengan orang yang paling saya percaya, iaitu ibu saya sendiri. Saya faham kadang-kadang ibu kita ni, dia lagi risau kalau kita tak bagi tahu sebenarnya. Dia lagi okey kalau kita bagi tahu dia masalah kita, supaya dia sendiri boleh tahu. Sebab dia ibu kita, dia lebih mengenali kita. Dan juga ada kalau macam bagi mereka yang dapat ibu yang sporting lah dan sebagainya. Tapi bagi saya, ibu tetap ibu. Dia tetap, kita boleh kongsi apa sahaja sebab dia yang melahirkan kita. Yang keduanya, saya akan of course bercerita dengan pencipta lah, sebab dia adalah segala-galanya. Sebab saya sendiri, pengalaman saya, bila kita kadang-kadang cerita dengan manusia ni tak boleh faham apa yang betul-betul yang kita rasa. Tapi bila kita minta, kita merayu, kita mintalah dengan Allah, hati sikit sebanyak saya rasa lebih tenang sebenarnya. Kita bercakap dengan dia, kita rasa macam seolah-olah macam saya sendiri, kalau saya macam meronta ke apa ke, saya minta ke, saya terasa macam ada satu macam benda yang memeluk saya. Itu rasa saya lebih tenang dan cantik. Baiklah. Itu daripada Mimi. Mungkin Fazli boleh kongsikan juga, Fazli, di penghujung perbincangan kita ini. Bagi Fazli sendiri sebagai seorang individu, tadi dah awal dah kongsikan penting untuk ada perkara yang tak boleh kita rahsiakan. Tapi bagi diri anda sendiri yang mungkin kalau nak dikongsikan rahsia ini, siapa yang anda pilih? Ahli keluarga ataupun sahabat karib anda sendiri, Fazli? Okey, saya sejak daripada kecil bila kedua orang tua saya tak ada, memang sahabatlah yang menjadi tempat saya meluahkan segala-galanya, berkongsi segala-galanya. Jadi saya fikir memang tak ada ahli keluarga ataupun yang saudara yang rapat yang untuk saya berkongsi lah. Jadi saya memang berkongsi hampir segala-galanya dengan Fazli? Dalam drama tadi tu memang berlaku dalam kehidupan sebenar. Ada yang tak boleh menyimpan rahsia. Jadi kita akan terus berkongsi dengan orang yang lain. Maksudnya bertukarlah. I mean, kalau zaman remaja, saya ada juga kawan-kawan yang daripada zaman sekolah masih lagi wujud sampai sekarang. Tapi tak semua. Dan dalam proses kita dewasa ni, semakin kita matang, semakin kita memilih kawan-kawan mana yang kita boleh berkongsi rahsia, mana yang kita rasa kita tak, mereka hanya sekadar
kenalan sahaja dalam hidup, tapi bukan bermakna mereka ni akan terus jadi sahabat kita selama-lamanya. Jadi ada perkara yang kita rasa kita tak boleh kongsi dengan mereka. Okey, baiklah. Saya kira apa yang dikongsikan oleh Fazli itu tadi sebenarnya cukup merangkumi topik perbincangan kita pada hari ini tentang rahsia. Banyak nak kita kongsikan. Mungkin kita boleh buat part 2 pula selepas ini. Kita ambil sedikit sebenarnya. Banyak sangat rahsia ni. Ya, Rahsia. apa yang telah pun dikongsikan oleh Encik Zahid, Fazli dan juga Mimi untuk sama-sama kita manfaatkan dalam kehidupan kita seharian, Fahrin. Ya, betul. Dan kalau kita lihat ini adalah satu kata panduan ringkas kepada kita semua untuk menguruskan rahsia. Itu perkataan yang boleh kita cari, yang kita boleh jadikan rujukan. Menguruskan rahsia dengan baik. Dan rahsia banyak kategorinya terpulang pada kita bagaimana kita menguruskannya. Baiklah, kita akan bersama lagi dengan Fahrin sebentar lagi, tapi kita nak berehat dahulu seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Terima kasih semua. Wanita Hari Ini.